الله يعلم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يعلم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يعلم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan ya. Malam ini adalah malam kira-kira yang penghabisan, tuan-tuan ya. Selepas ini program malam kita rombak dah, disebabkan hampir semua daripada asatizah kita, doktor-doktor, profesor-profesor, ustaz-ustaz kita terlibat dalam berbagai kuliah di masjid dan di surau yang sekarang ini sedang dibuka, dan insya-Allah masjid dan surau telah mengizinkan diadakan kuliah-kuliah. Kuliah subuhnya sudah diizinkan, kuliah maghribnya, kuliah duhanya, kuliah dengan wanitanya dengan mengikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Sebab itu teman-teman saya, ustaz-ustaz dan ustazah, doktor-doktor dan profesor-profesor yang mengikuti kita selama ini, tuan-tuan dan puan ya, terlibat dalam program-program tersebut, terutamanya program malam antara maghrib dengan isyak dan program selepas isyak. Jadi menyebabkan kita terpaksa merombak program-program kita. Tetapi yang di paginya, tuan-tuan, paginya berjalan seperti biasa, alhamdulillah. Mungkin ada sedikit pertukaran di antara ahli-ahli panelnya. Namun begitu tidak banyak juga dibandingkan dengan program malam yang terpaksa kita rombak besar sikit, tuan-tuan dan puan ya, melibatkan program-program digantikan oleh program-program insya-Allah yang kita akan buat sekali live, tuan-tuan dan puan. Gantian program malam sama ada maghrib ke isyak atau selepas isyak, tuan-tuan dan puan, diganti dengan program-program yang mana kita telah bersetuju dengan masjid, dengan surau, dengan persatuan-persatuan, dengan organisasi-organisasi kerajaan swasta dan sebagainya yang meminta kami memberikan kuliah secara online. Jadi tuan-tuan, online ini akan dipancarkan serentak nanti. Tuan-tuan boleh mengikuti dalam program kita dalam Facebook page kita Datuk Dr. Hasan bin Muhammad Ali seperti biasa, insya-Allah. Jadi malam ni, tuan-tuan dan puan ya, kita akan membincangkan satu tajuk yang agak dekat kepada kita semua dan paling dekat dengan Ustazah Umi Kalsum Husin, tuan-tuan, yang menjadi salah seorang ahli panel kita buat kali yang ketiga beliau muncul bersama dengan kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan ya, iaitu Basmi Buta Al-Quran. Basmi Buta Al-Quran. Para penonton yang hormati sekalian, buta Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan ya, bukan perkara baru. Sejak-sejak kita mengenal sahabat-sahabat, mengenal banyak anggota masyarakat, kita dapati, tuan-tuan dan puan, sebahagian besar tuan-tuan ya, tidak dapat membaca Quran dengan baik. Terdapat juga yang belum mengenal huruf Al-Quran walaupun sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Dan juga, tuan-tuan dan puan, insya-Allah satu perkara yang rasanya yang menyekat untuk kita mendekati Al-Quran ialah rasa malu, tuan-tuan ya. Malu kita oleh kerana dah berumur dan sebagainya, cucu-cucu dah hafal Quran, cucu-cucu dah boleh baca Quran, tetapi kita masih lagi, tuan-tuan dan puan, merangkak-rangkak atau masih tidak mengenal huruf-huruf Al-Quran. Jadi inilah, tuan-tuan dan puan, inilah yang dinamakan sebagai buta Al-Quran. Buta Al-Quran sama ada tidak boleh membaca. Buta Al-Quran masih lagi tak dapat, tuan-tuan, menghubungkan antara satu perkataan dengan satu perkataan dengan hukum-hukum tajwidnya. Buta Al-Quran masih lagi, tuan-tuan dan puan, tidak dapat membaca dengan baik, merangkak-rangkak pun boleh dikatakan sebagai buta Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita pada malam ni guru Al-Quran kita yang berbahagia Ustazah Umi Kalsum Husin memang guru Al-Quran dan mempunyai kelas-kelas Al-Qurannya
yang nanti beliau akan menceritakan kepada saya tentang Akademi Al-Quran yang dikhususkan kepada mereka yang dalam umur dewasa, remaja, pra-dewasa, dewasa, agak hubung mereka yang berumur usia umur emas, dan juga mereka yang berusia seperti saya ni, tuan-tuan dan puan yang hujung usia ni, insya-Allah. Jadi bersama dengan kita juga Ustaz Ridwan, tuan-tuan, Ustaz Ridwan bersama dengan kita. Jadi kita harap insya-Allah dengan kehadiran teman-teman, tuan-tuan dan puan, dengan Ustaz Ridwan Muhammad Zahar yang bersama dengan kita juga sudah 3 minggu berturut-turut bersama dengan kita, tuan-tuan dan puan, kita harap pengalaman, ilmu yang diberikan, yang diadik kepada mereka akan dapat dicurahkan bersama-sama. Apapun tuan-tuan dan puan, satu perkaranya, kami tidak mengkhususkan, tidak mengenal pasti, tidak menidentifikan siapa-siapa pun yang buta Al-Quran. Ini hanya umum saja. Pada pendapat kita, Al-Quran perlu didekatkan kepada umat Islam, Al-Quran perlu dibaca dengan baik, Al-Quran perlu dipahami, dan Al-Quran perlu menjadi, tuan-tuan, teman yang paling rapat dalam hidup kita. Tak boleh hidup tanpa Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Jadi untuk memulakannya, Ustazah, saya ingat Ustazah pun sudah diperkenalkan pada 2 minggu yang lalu, begitu juga Ustaz. Saya rasa tidak perlu perkenalan yang lain lagi. Hanya minta Ustazah memberikan satu mukaddimah, Ustaz. Macam apa mukaddimah yang paling baik dalam masa 5 minit? Kalau tajuknya ialah Basmi Buta Al-Quran. Sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Ustaz Ridwan selaku sahabat panel saya malam ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang mengikuti live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi, ya. Macam Datuk sebut tadi, adalah saya dah 3 kali dah, ya, mengisi slot ini. Alhamdulillah seronok bersama tuan-tuan dan puan-puan. Respon yang baik, ya, saya dapat, dan juga saya seronok kerana diberi peluang untuk boleh bercakap dah, boleh berkongsi dan sembang-sembang, ya, sembang-sembang ilmu dalam slot bersama dengan Datuk Hassan Ali, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya, berkenaan dengan Al-Quran, saya suka untuk membawakan satu hadis Nabi SAW yang menyebut tentang orang-orang yang mahir membaca Al-Quran dan orang-orang yang tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, Nabi kata, Al-mahiru bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Ini hebat. Ya. Rasulullah sebut orang yang mahir membaca Al-Quran, ya, akan bersama dengan malaikat, ya, akan bersama malaikat di langit. Ayat ini bacaan orang-orang yang mahir baca Al-Quran, mampu menguasai Al-Quran, bacaan mereka bersama dengan malaikat, dan ketika akhirat nanti, ketika mereka mati nanti, mereka akan bersama dengan para malaikat. Ini kehebatan orang yang mahir baca Al-Quran. Walladzina yaqra'ul Quran, ya, wa yatata'ta. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak. Kan? Merangkak-rangkak. Apa pula habuannya? Orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak. Wa huwa alaihi syaqun. Dan mereka mendapati mereka susah untuk baca Al-Quran. Nak baca Al-Quran, mereka merasa satu kepayahan untuk membaca Al-Quran. Lahu ajran. Untuk mereka ini, Rasulullah kata, untuk mereka ini ada 2 pahala. Ada 2 pahala. Tapi syarat dia, nak dapat 2 pahala ni kena belajar. Jangan bila kita dah tahu kita baca merangkak-rangkak, kita biarkan, tak apalah, okey je merangkak-rangkak. Ini tak boleh dapat ajran yang Rasulullah kata ni. Ajran yang dimaksudkan dalam hadis ni, nak belajar baca Al-Quran, bermula dari merangkak-rangkak, susahnya, ya Allah, nak sebut, susah. Sebut huruf alif tak boleh sebut. Huruf sebut A jadi Ha. A jadi Ha. Ada orang macam tu. Bukan sebab disengaja, ya, tapi kerana ialah dah susah nak ubah ni, tapi tak putus asa. Terus baca walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak, terus belajar, tak kenal jemu, tak kenal putus asa dalam keadaan merangkak-rangkak. Orang macam inilah yang Rasulullah maksudkan dalam hadis ni, lahu ajran, baginya 2 pahala. Macam mana 2?
Pahala yang pertama ialah pahala membaca Al-Quran, cuba untuk nak baca Al-Quran. Pahala yang kedua ialah pahala dia belajar. Belajar untuk membaca Al-Quran. Jadi dekat sini dalam hadis ni kita faham bahawa antara orang yang mahir mendapat habuan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia menghayati Al-Quran, membaca dengan bagus Al-Quran ni tadi, mentadabbur Al-Quran, dia mendapat habuan dia. Iaitu dia bersama dengan malaikat, ruhnya bersama dengan para malaikat, Masya Allah hebat ya. Dan orang yang merangkak-rangkak juga, Allah tidak pernah melupakan habuan untuk orang-orang begini. Ya, bahkan pada mereka ini 2 pahala, iaitu pahala yang saya sebutkan tadi. Ya, dengan syarat mesti kena belajar. Tak boleh merangkak-rangkak, tak boleh baca alif, 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 tak boleh sebut kita redha saja, tak boleh. Dia mesti diikuti oleh satu semangat, satu cita-cita, satu kehendak yang sangat tinggi untuk mempelajari Al-Quran supaya kita layak untuk duduk pada yang Rasulullah sebut dalam hadis ni, walahu ajran, baginya 2 pahala. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita nak belajar Al-Quran dalam keadaan dewasa ni, ya, cucu dah pandai hafaz pun, kita baru nak mula belajar. Datuk kata tadi, biasanya kita punya penghalang ialah madu. Tapi tuan-tuan, saya telah jumpa satu kumpulan masyarakat dewasa yang telah menolak tepi perasaan malu ni. Tolak tepi. Tak pandai baca memang mula daripada mengenal huruf. Ya. Nak masuk kelas, saya sebut betul-betul, tak boleh malu. Yang saya rasa takjub, ya, yang saya rasa sangat, saya kata teruja dengan golongan dewasa ni tadi, memang mereka memang telah pun menolak perasaan ini. Kan, demi kerana mereka mampu dan boleh menguasai bacaan Al-Quran. Ini adalah satu mujahadah yang saya sangat terharu dengan mujahadah ini. Dan saya sangat respect dengan mujahadah ini. Bagaimana seorang yang berusia 60 tahun tolak tepi perasaan malu, tak ada masalah, buat muka selamba je. Kan? Tak ada nak sebut dengan Ustazah, saya nak kelas 1 by 1. Ustazah memang sebut kelas saya, satu kelas 6 orang. Ya, semua macam tu, semua boleh baca, tak ada masalah, jangan ada perasaan malu. Baca, walaupun ditegur, tak ada masalah. Inilah satu semangat, inilah satu usaha, inilah satu sifat dan sikap yang kita nak, ya, yang lahir daripada masyarakat dewasa. Dan saya telah jumpa masyarakat ini. Dan saya telah jumpa kelompok masyarakat yang begini sifatnya. Telah menolak satu perasaan malu yang menjadi penghalang besar untuk dia menguasai Al-Quran. Ya. Jadi tidak ada yang tidak boleh. Kan semuanya boleh. Ya, yang penting ialah kita mahu untuk berubah. Itu poin utama dia. Mahu untuk berubah, mahu untuk membuka lembaran baru di dalam kehidupan dia, maka tidak ada yang akan menghalang untuk dia boleh baca Al-Quran. Baik. Saya juga dalam kesempatan ini ingin berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kalau kita lihat Al-Quran ini dari sudut ta'rifnya. Al-Quran ini ditarifkan oleh ulama usul fiqh, ya. Apa yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Kita tengok Al-Quran ini yang pertama diertikan sebagai kalamullah. Dia adalah kalam Allah. Ya, rugi tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah kalam Allah. Kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam Rasul, bukan kalam manusia, bukan kalam novel, ya. Bukan kalam biasa-biasa, tetapi dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita baca Al-Quran, maka seolah-olah Allah dekat dengan kita, berinteraksi dengan kita, berkomunikasi dengan kita, begitu prihatin dengan kita, sehingga menyusun setiap detik kehidupan kita. Ya, ayat ni seronoknya bila baca Al-Quran. Dia adalah kalam Allah, bukan kalam manusia, bahkan bukan kalam Nabi SAW. Yang kedua, Al-Quran ditarifkan sebagai al-munzil ila Nabi SAW biwasitati Jibril. Al-Quran ini adalah satu kalam Allah yang hebat yang diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi Muhammad, ya, melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Satu satu proses penurunan yang hebat, yang gilang gemilang, yang berlaku pada malam Lailatul Qadar bilisanin Arabi. Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Dia bukan dalam bahasa Jerman, dia bukan dalam bahasa Melayu, dia bukan dalam bahasa Inggeris, ya, tetapi dia adalah bahasa Arab. Sekiranya dia diterjemah dan dialih bahasa, dia tidak dinamakan Al-Quran, dia dinamakan terjemahan. Ya. Jadi Al-Quran istimewanya dia adalah dalam bahasa Arab. Bilisanin Arabi, dalam bahasa Arab. Ya, saya
Saya bila pernah pengalaman belajar di Timur Tengah ni, dalam kuliah syariah ya, bila doktor suruh baca Al-Quran, saya tak terkejut. Saya terkejut masa mula-mula dulu rakan-rakan Arab baca Al-Quran macam baca buku. Dah lah tersekat-sekat macam baca buku. Kan? Lepas tu bila kita orang bukan Arab baca Al-Quran boleh baca dengan lancar. Alhamdulillah, doktor pun pujilah melangit. Tengok orang Melayu boleh baca Quran, orang Arab tak boleh baca Quran. Lepas kuliah dia orang semua ikut kita. Macam mana korang boleh baca Quran? Saya masa tu dengan bangga Datuk. Saya kata, kami orang Melayu umur 4 tahun, 5 tahun, mak-mak kami dah hantar kami belajar Al-Quran. Sebenarnya nak bagi cabaran pada orang Arab ya. Orang Arab ni kelebihan dia, bahasa Arab ni, Al-Quran ni bahasa Arab. Ya. Jadi dia tak rasa, dia rasa macam buku biasalah agaknya, tapi tak semualah. Ini yang ada golongan yang malas nak baca Quran ni. Ya. Jadi dia rasa macam buku je. Dia baca macam baca buku. Tak ada tajwid, tak ada idgham, tak ada ikhfa, semua tak ada. Dia baca macam baca buku je. Nak ceritanya, orang Arab ada kelebihan. Kerana Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Kerana apa? Kerana bahasa Arab ini adalah satu bahasa yang hebat, yang mempunyai kelebihan tersendiri, yang mempunyai banyak makna dalam satu perkataan. Yang ini kelebihan bahasa Arab sehingga Allah mengiktiraf Al-Quran ini diturunkan di dalam bahasa Arab. Yang menjadi masalah kita ialah apabila kita bukan Arab ini nak membaca satu bahasa yang lain. Kadang-kadang kita baca dan selalunya kita baca boleh, tapi kita tak faham maksud. Dapat pahala tak? Oi, dapat. Kan dapat. Pahala pun dapat. Tak kurang sikit pun. Ya? Okey. Bilisanin Arabi al-Mu'jiz. Al-Quran ini adalah kitab yang melemahkan musuh-musuh. Ya, ini kelebihan Al-Quran. Dia adalah kitab yang melemahkan musuh-musuh. Melemahkan dari sudut apa? Melemahkan dari sudut bahasanya. Al-Quran ini sastranya tinggi. Ya, sastranya tinggi. Diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melemahkan orang-orang Arab Quraisy khususnya, ya, pada ketika itu, ketika dia diturunkan, melemahkan orang-orang Arab Quraisy yang pada ketika itu hebatnya orang Quraisy itu kerana apa? Hebatnya orang Arab ketika itu kerana apa? Mereka ni saling berlumba-lumba untuk menguasai kesusastraan Arab. Sebab itu mereka ada satu pasar nama dia Suq ni, pasar-pasar ni. Pasar dia bukan sekadar nak jual-jual barang, tapi pasar tadi berperanan sebagai pasar seni. Yang mana pertandingan pidato berlaku dekat situ. Pertandingan buat syair yang terbaik dibuat di situ. Akhirnya mana syair-syair yang terbaik ditulis dengan tinta emas dan dijadikan kelambu Kaabah. Pengiktirafan yang diberikan kepada orang-orang yang pandai sastra. Orang yang menang diberi pengiktirafan. Ya? Jadi waktu tu Al-Quran diturunkan untuk melawan kesusastraan Arab pada ketika itu. Dan mereka bila mendengar Al-Quran nampak satu benda yang baru. Kalau kita tengok kisah-kisah sahabat Nabi SAW, kisah-kisah orang-orang Quraisy ni, orang-orang Quraisy yang menolak dakwah Rasulullah ni, yang sebenarnya hati dia teringin nak dengar Al-Quran. Fizikalnya kata menolak, tipu Al-Quran, tak betul. Tapi bila sekali curi-curi dengar, sedaplah Al-Quran. Ya? Banyak kita tengok peristiwa orang-orang Arab Quraisy kafir ni, diorang ni teringin nak dengar Al-Quran, setiap malam pergi mengendap rumah Nabi SAW. Pergi mengendap. Antaranya Abu Jahal. Abu Jahal yang nampak macam power sangat nak lawan Nabi, tak suka marah dengan Nabi. Tapi malam hari Abu Jahal buat apa? Rupanya dalam satu riwayat Abu Jahal pada malam hari, pada waktu dini hari, dia tahu Nabi akan baca Quran waktu dini hari macam ni. Mereka akan menyusup, mengendap, mendengar daripada luar bacaan Al-Quran. Nak dengar semata-mata kehebatan susunan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila Abu Jahal mengendap, sebelah sana, sebelah hujung sini Abu Jahal mengendap. Sebelah sana orang biasa bukan daripada pimpinan mengendap. Mengendap, sedap dengar. Tiba-tiba menyusup ke tembung. Kan? Abu Jahal bertembung dengan orang biasa. Orang bukan pimpinan Arab waktu tu. Jadi terkejut. Abu Jahal terkejut. Orang biasa terkejut. Abu Jahal apa buat dekat sini kan? Kamu buat apa dekat sini? Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut.
Jangan cakap dekat orang, aku mengintip bacaan Rasulullah malam ni. Kan? Nak cerita apa dekat situ tuan-tuan? Nak cerita Al-Quran ini dengan gaya bahasanya yang tinggi, yang sebenarnya dia menggamit rasa. Dia diturunkan dalam keadaan susunan sastera yang bagus sehingga akhirnya orang Arab, kalau orang Arab dia tahu ketinggian bahasa ni, mereka akan merasa sini alunan yang sangat merdu, alunan yang sangat halus, alunan yang sangat, walaupun dia menceritakan tentang akhirat, walaupun dia menceritakan tentang azab kubur, tetapi dia adalah dia datang dalam gaya bahasa yang begitu menarik hati orang-orang pada ketika itu. Baik. Al-Mu'jiz, dan akhir sekali ta'rif Al-Quran al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-Quran ini bila dibaca dapat pahala. Bila dibaca menjadi sebagai ibadah. Di sini tuan-tuan dan puan-puan. Di sinilah poin kita. Bila kita baca Al-Quran, dia dianggap sebagai ibadah, Allah bagi pahala. Sangat berbeza. Bila kita baca selain daripada Al-Quran, malam-malam kita baca WhatsApp, malam-malam kita baca Telegram, malam-malam kita baca status kita, malam-malam kita baca apa, kalau anak-anak muda sibuk baca kita punya buku-buku novel, baca tak apa tapi tak dapat pahala. Baca dapat pahala, kalau berpahala ilmu dapat pahala ilmu maksud saya, ya. Tapi kalau baca Al-Quran, walaupun dalam keadaan tidak kita faham, dia dikira sebagai ibadah. Jadi rugilah ya sekiranya kita tidak boleh membaca, kan? Sekiranya apatah lagi kita tidak mendalami, menghayati dan sebagainya, tak boleh baca dah rugi. Sebab bila tak boleh baca, hilanglah erti ibadah, kan? Hilanglah erti ibadah. Kita dah tak dapat kat situ habuan ibadah baca Quran, tak dapat. Solat kita dapat, sedekah kita dapat, ya. Tapi orang ni dapat pahala baca Quran, kita tak dapat. Dekat sinilah kurangnya kita bila kita tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Jadi sebagai mukadimah ya Datuk, insya-Allah saya menyeru supaya kita sama-sama mengambil peluang ya usia yang ada ini, kita sama-sama untuk mendalami Al-Quran. Cara belajar Al-Quran ya, insya-Allah, kerana hadis menunjukkan kehebatan orang-orang yang membaca. Ya, ta'rif Al-Quran pun dah menunjukkan bahawa kehebatan untuk kita mendalami dan menguasai Al-Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Para penonton ya, Ustazah tadi memberikan nama-nama Al-Quran, dan nama-nama itu juga sudah cukup untuk menggamit kita tuan-tuan dan puan, menghilangkan sifat malu kita, semata-mata kita nak menampilkan diri rapat dengan Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, boleh mentadabbur Al-Quran, boleh menghayati Al-Quran, boleh menghidupkan Al-Quran dalam diri kita, dan rugi. Saya sebut 2-3 kali tadi. Rugilah kalau kita tidak memulakan lagi. Rugilah kalau kita tidak boleh membaca lagi. Rugilah kalau kita tuan-tuan tidak membaca, tuan-tuan, macam mana anak-anak kita memandang kita, cucu-cucu kita memandang kita. Dia hormat kepada datuk-datuk, nenek-nenek ni antaranya tuan-tuan dan puan ya. Oleh kerana dia datuk dan nenek ni dapati menguasai Al-Quran. Jadi boleh menunjukkan kepada menantu, boleh menunjukkan kepada anak, boleh mengajar cucu dan sebagainya. Itu sudah menjadi tuan-tuan dan puan satu permata untuk menggamit anak cucu, mengasihi ibu dan ayah, datuk dan nenek dan sebagainya. Disalurkan, diikatkan oleh Al-Quran itu, insya-Allah. Saya nak pergi kepada Ustaz Ridwan sekarang ni. Ustaz, tadi Ustazah telah memberikan agaknya mukadimah tentang Al-Quran ini. Saya nak tanya sebelum kita pergi betul-betul kepada buta Al-Quran ini pun ada kaitan langsung dengan buta Al-Quran. Saya pernah menjadi setiausaha masjid, ya, rasanya antara 10 hingga 13 tahun setiausaha masjid di salah satu masjid di Petaling Jaya ni, tuan-tuan ya. Dan saya dapati ada 2 kelas yang biasa kita buat. Dan kelas ini tidak dapat bertahan lama. Kelas-kelas lain boleh bertahan lama, kadang-kadang sampai dekat 5-6 tahun, 7-8 tahun kelas-kelas itu bertahan. Tapi ada 2 kelas yang tidak dapat bertahan. Satu kelas bahasa Arab, yang kedua ialah kelas tajwid. Tak dapat bertahan. Kelas Al-Quran ni bila dah mula dalam sesi yang pertama, kedua dan ketiga, bila dah diberikan introduction mengenai Al-Quran, macam Ustaz sebutkan tadi, introduction, nampak okey kehadiran. Bila time dah mula untuk praktikal, setiap orang cuba membaca apa yang diajar tu, cuba dibaca, kita dapati susut. Begitu juga kelas bahasa Arab. Kelas bahasa Arab pun mula-mula bagus. Bila disebutkan pentingnya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab, bahasa syurga dan sebagainya. Ramai.
Tapi bila tuan-tuan dan puan dah sampai kepada peringkat nak memasuki apa dia sebenarnya bahasa Arab itu, sudah mulalah tuan-tuan. Menarik diri. Akhirnya ustaz yang datang kadang-kadang sampai 20 km daripada tempat itu datang tuan-tuan dengan motosikal datang. Tapi tengoknya yang hadir hanya 5-6 orang. Daripada 30 orang asalnya, tinggal 5-6 orang. Akhirnya kadang-kadang tinggal 2 orang saja. Itu yang menyebabkan kesian ustaz-ustaz tidak dapat meneruskan kelas-kelas tajwid dan kelas-kelas bahasa Arab. Oleh kerana perkara-perkara inilah yang berlaku dalam masyarakat. Jadi bagaimana Ustaz Ustaz Ridwan, pandangan Ustaz Ridwan tentang fenomena yang saya sebutkan tadi Ustaz? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ayahanda Datuk Hassan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan yang Datuk Ustazah Umi dan juga semua para penonton yang sedang live sekarang ni, viewer di FB Yayasan As-Sabahah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kita rahmat, ya, taufik dan hidayah dengan program kita pada malam ini. Baik. Persoalan yang Datuk keluarkan tadi berkenaan dengan isu pelajar-pelajar yang pada permulaannya bila memasuki pengajian Al-Quran dan kelas bahasa Arab ni, ya, mula-mulanya memang ramailah. Dan akhirnya dia akan susut sedikit demi sedikit. Dan untuk pengetahuan Datuk, saya sebenarnya antara guru yang pernah buat kelas bahasa Arab dan saya juga pernah antara guru yang pernah mengajar kelas Al-Quran. Okay. Pengalaman saya balik daripada Azhar dulu. Balik daripada belajar dekat Azhar dulu, memang saya belum berkecimpung sangat dalam perniagaan ni. Jadi saya lebih buat freelance untuk pengajian Al-Quran dan juga untuk bahasa Arab. Dan yang agak besar sedikit yang saya punya program pengajian Al-Quran ni, saya pernah dijemput untuk suatu syarikat Sapura Kencana, ya. Maksudnya kebanyakan pekerja-pekerja dekat situ dia nak guru bacaan Al-Quran, dan saya diminta oleh ada seorang wakil dari situ, dia kata ustaz minta tolong ajarlah beberapa sebab ada permintaan daripada kalangan pekerja-pekerja dekat sini nak baca Al-Quran dengan baik. Dan kemudian untuk pengetahuan, sebelum tu kita ada buatlah penceramah Ramadan, ada buat tazkirah Ramadan dan sebagainya. Jadi daripada situ dia tengok saya punya bacaan dan sebagainya, dia minta, ustaz ada boleh buat bacaan? Saya kata insya-Allah boleh. Jadi untuk pengetahuan Datuk, betul. Untuk permulaan tu dia punya permintaan bila nak masuk kelas tu kecil. Dia bukan kelas, dia macam bilik meeting. Jadi bilik meeting ni paling ramai pun boleh masuk dalam 15 ke 20 orang. Tapi register tu, ini nak cerita ni. Dia punya registration yang nak masuk hampir 3 kali ganda. Maknanya saya kena buat jadual masa tu dengan pihak pengurusan. Saya kata kalau macam ni tak boleh ni. Saya kena buat jadual 3 kali kelas. Maksudnya dalam seminggu tu kena buat 3 kali kelas, kedua kali kelas macam tu. Jadi pengurusan tu berlakulah. Jadi apabila masuk ke tahun kedua, tahun kedua dah dalam 6, 7, 8 bulan tu, bila dah agak lama sedikit, maknanya pelajar tu makin lama makin berkurang. Saya nampak isu ni, ini isu dia. Pertama sekali bila dalam halaqah tu, okay, kita nak buat intensif bacaan Al-Quran ataupun pengajian Al-Quran ni, bila dalam keadaan ramai, jadi saya kena tackle secara secara rawak macam tu saja. Saya tak boleh nak concentrate seorang. Jadi bila kita minta dengan pelajar ni, kalau boleh tolong baca ayat ni depan ramai-ramai. Jadi kita nak jadikan mereka ni jangan malu dengan kekurangan pembacaan Al-Quran tu. Dan saya tak nafikan, memang macam Ustazah Umi cerita sebelum ni, ya, umur dah 30 lebih, 40 lebih. Sebelum ni bukan tak mengaji Al-Quran, baca Al-Quran. Tapi disebabkan dah lama tak mengaji, jadi bila ada pengurusan sediakan tempat untuk pengajian Al-Quran ni, jadi mereka seronok, dia orang teruja. Jadi bila dah masuk dalam kelas, ya, jadi dalam keadaan dia orang merangkak-rangkak dan sebagainya, itu antara asbab lah yang saya nampak dia jadi macam dia nak teruskan pengajian itu agak sukar. Itu satu. Sama juga macam Datuk cerita tadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kelas bahasa Arab pun begitu juga. Kelas bahasa Arab ni pada permulaannya macam itulah. Dia orang seronok, dia orang sudah teruja nak baca Al-Quran, nak tengok bahasa Arab, nak cakap bahasa Arab, maksudnya nak mengaji bahasa Arab tu untuk
nak tengok, nak tackle pengetahuan di dalam bacaan Al-Quran itu sendiri. Jadi benda tu permulaan tu jadi teruja, tapi bila akhir tu dia akan jadi susut sikit demi sedikit. Sebabnya yang saya nampak lah, ini dari pengalaman saya sendirilah. Yang saya nampak, dia bila satu tahap tu dia rasa macam pengajian bahasa Arab tu agak sukar bagi dia. Dia nak hadam, ataupun dia nak cuba ambil benda tu sebagai nak meneruskan. Dia rasa macam agak sukar. Begitu juga dengan bacaan Al-Quran. Jadi nak tak nak, saya secara personal saya terpaksa buat suatu kaedah macam mana nak tackle balik pelajar ni biar diorang rasa seronok untuk membaca Al-Quran. Saya mungkin dari segi kaedah hari tu, saya rasa saya tak adalah macam Ustazah Umi. Macam Ustazah Umi ni mungkin lebih spesifik. Mungkin ada belajar macam mana nak baca Al-Quran, macam mana nak tackle pelajar, macam mana nak dapatkan bacaan tu, pelajar-pelajar ni dalam masa beberapa hari dah boleh mengaji dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, apa yang saya praktikkan ataupun apa yang saya gunakan kaedah yang saya ambil daripada guru-guru saya yang sebelum ni, alhamdulillah nampak agak berkesan, ya. Sebab bila saya tanya, ni dah belajar berapa lama? Dia kata dah belajar masa sekolah rendah aja. Jadi selama ni tak mengaji dah Ustaz. Jadi bila Ustaz ada buat kelas, baru saya masuk dan alhamdulillah saya nampak diorang boleh baca balik dengan baik selepas beberapa kelas. Itu saja. Jadi alhamdulillah, cuma sekarang ni yang saya nampak bagaimana nak jadikan kelas tu lebih meriah, nak jadikan kelas itu lebih disukai oleh para pelajar. Maksudnya dia boleh konsisten sampai akhir. Mungkin kita kena sediakan beberapa modul ataupun metod pengajian Al-Quran supaya benda tu tak jadi terlampau lama. Dalam masa yang singkat, tapi diorang boleh dapat menguasai bacaan Al-Quran tu dengan baik. Saya rasa mungkin Ustazah Umi ada kaedah atau metod dia mungkin boleh dikongsikan sekejap lagi, ya. Macam saya personally, saya sendiri belajar dengan dua orang guru yang hebat. Ya, saya belajar dengan dua orang guru yang hebat. Yang pertama sekali almarhum Ustaz Shalikin Siddiq. Ini kalau Datuk kenal lah, dia antara guru tahfiz dekat Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz dekat Shah Alam sana. Saya samtaj. Jadi malam-malam saya keluar mengaji dengan dia, minta warden pelepasan mengaji dengan dia. Dan kemudian bila dia antara guru yang terhebat lah bagi saya. Itu guru yang pertama saya mengaji dengan bacaan Al-Quran dengan baik, tajwid dan sebagainya. Kemudian bila saya sambung belajar di Kuza, saya enhance lagi bacaan saya dengan guru saya seorang lagi juga, orang Terengganu, dan dia bekas pelajar Syubra Al-Azhar, bahagian qiraat Al-Quran, Ustaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tengok nama dia. Tapi baru ni saya baru tahun lepas lah ada buat ziarah kepada dia, ya. Dan alhamdulillah dengan dua orang guru saya mengaji dengan mereka ni, ya. Bila saya pergi ke Mesir, ya, kita ada Syafawi Al-Quran. Macam Ustazah lah, Ustazah pun kata ada mengaji Al-Quran sebagainya. Kita ada Syafawi Al-Quran, maksudnya imtihan ataupun peperiksaan Al-Quran. Yang seronoknya dalam peperiksaan Al-Quran ini di Azhar ataupun dekat Mesir ni, ya, Al-Quran ini dia boleh bagi syafaat untuk kita punya untuk pelajaran-pelajaran kita yang gagal. Dan alhamdulillah, nak jadi ceritanya, ini just nak cerita kepada Datuk lah. Alhamdulillah, selalu saya cerita dengan orang. Saya sebenarnya bila tahun ketiga, saya daripada Kuza, bila pergi ke Azhar, saya mu'adalah. Mu'adalah ni maknanya saya terus naik lompat tahun ketiga dalam di Azhar. Jadi bila lompat tahun ketiga, kita ada Syafawi Al-Quran, maksudnya imtihan Al-Quran, dan saya masuk dalam tu mengaji, hafaz Al-Quran dengan bacaan Al-Quran, dan doktor pun dengan seorang kawan saya, dan doktor memang puji sangat-sangat lah, dia kata bacaan Al-Quran kamu bagus dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya dapat dapat result, dapat keputusan, bukan jidan, saya dapat imtiaz, maksudnya paling tinggi. Dan nak dijadikan cerita, sebenarnya pada tahun 3 tu saya ada 2 rosip paper, maksudnya gagal 2 paper. Tapi alhamdulillah disebabkan saya imtiaz dalam bacaan Al-Quran saya, peperiksaan Al-Quran saya, secara tak langsung 2 paper yang saya rosip tu diangkat makbul. Maknanya saya belum mati lagi, Datuk. Saya belum mati lagi. Tapi saya dah dapat syafaat Al-Quran di masa saya dekat Al-Azhar. Masya Allah. Saya rasa macam Allahu Akbar. Kita nak mengulang balik paper 2 tu dah makan tahun, tak tahu kan. Tapi nak ceritanya itulah hebatnya Al-Quran ni, bila kita belajar
bila kita kita betul-betul enhancekan bacaan dia dan sebagainya, inilah natijah yang saya dapat. Sebelum saya mati saya dah dapat dah syafaat Al-Quran itu. Mungkin itu sedikit sebanyak untuk permulaan ni yang dia Dato'. Sekian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan, saya suka dengar sebenarnya ni. Saya suka dengar tuan-tuan belajar daripada seorang guru di Shah Alam, kemudian pergi pindah ke Terengganu, kemudian tuan-tuan ke Al-Azhar University, macam mana dia terus membaiki bacaan, macam mana pengiktirafan orang-orang Arab, guru-guru Arab sendiri terhadap kita, terhadap beliau tuan-tuan puan, dan dapat keputusan yang terbaik, di antara yang terbaik tuan-tuan puan. Alhamdulillah, yang itu menjadi syafaat pula kepada kegagalan mata pelajaran yang lain ditutup oleh Al-Quran. Masya Allah, Masya Allah. Hebat tuan-tuan, itu ada katakan dalam dunia lagi dah dapat syafaat Al-Quran, nanti di akhirat macam mana dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tuan-tuan puan. Okey, kita pergi pada ustazah tentang buta ni, buta Al-Quran ni, boleh tak ustazah terangkan sikit maksud adakah buta Al-Quran ni tak kenal huruf ke, atau buta Al-Quran ni misalnya diajar, ada yang kata benak, ustazah tahu tak benak ni hari ni dia boleh, besok dia tak boleh, besok dia boleh, lusa dia tak boleh, lusa tak boleh, hari ni dia lupa balik. Itu benar. Adakah kerana disebabkan itu dia kita anggap dia buta Al-Quran, tak naik-naik? Maknanya masa kita kecil belum mengaji tuan-tuan, naik Quran. Maknanya habis muka yang pertama, muka yang kedua, muka yang ketiga. Kadang-kadang mak dan ayah saya mengajikan membaca Al-Quran, tak naik-naik. Maknanya tak lancar muka yang pertama, tak lancar satu bahagian daripadanya, maka tidak dinaikkan. Kadang-kadang ayah saya salah dalam satu muka tu, salah 1-2 je pun tak naik, ulang lagi. Besok tak naik lagi, sampai 2-3 hari tak naik. Pasal nak dekatkan perfection, ikut dia lah, perfection dari segi bacaan, dari segi makhraj, dari segi tajwid dan sebagainya. Okey, bila sebut tentang buta Al-Quran ni dalam konteks orang-orang yang dewasa ni, ustazah, tumpuan ustazah kepada orang yang dewasa, bukan kanak-kanak ya. Jadi apa makna buta Al-Quran ni? Kepada sebahagian yang kita yang sedang mengikuti ni, kita kadang-kadang tak tahu. Bila kita kata buta huruf tu lain. Illiterate ni buta huruf itu lain. Tapi buta Al-Quran ni sama tak dengan buta huruf? Macam mana? Macam mana ustazah? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Buta Al-Quran Datuk yang pertama sekali, bila kalau saya boleh kategorikan, saya boleh klasifikasikan, yang paling bawah sekali ialah buta Al-Quran diertikan sebagai tak kenal huruf. Tak boleh kenal huruf hijaiyah. Huruf-huruf Al-Quran tak kenal. Alif, bata tak kenal langsung. Ini buta huruf paling bawah. Kemudian bila dia boleh baca, tetapi dalam keadaan pertama merangkak-rangkak, yang kedua baca dalam keadaan asal baca saja, asal boleh bunyi saja, tanpa meraihkan hukum tajwid, tanpa meraihkan makhraj huruf, tanpa meraihkan sifat huruf. Yang ini kalau saya lah Datuk, saya tidak merujuk mana-mana tafsiran. Kalau saya tidak ertikan dia sebagai buta huruf, buta Al-Quran. Saya ertikan dia tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Jadi yang kita katakan buta huruf ini tadi adalah memang tak boleh baca langsung. Pegang Al-Quran, ambil berkat saja, pegang. Bila nak dapat berkat Al-Quran, pegang, tidur, letak atas dada, tidur dengan Al-Quran, dapat berkat. Yang ini tahap paling teruk sekali lah. Yang sebenarnya bila dia mampu baca dalam keadaan merangkak-rangkak, kita akan bimbing dia sehingga dia boleh baca. Al-Quran ni pada faham saya, satu je. Dia selalu baca, rajin mengulang kaji, itu adalah kata kunci yang paling penting untuk belajar Al-Quran. Sentiasa baca, dia akan dapat kelancaran. Sentiasa baca, dia akan mula mengorak langkah daripada kosong menjadi 1, 2, 3, 4 dan 5. Kunci dia ialah rajin membaca. Hatta kalau kita lihat orang yang boleh baca pun, dia boleh baca. Boleh dikatakan mahir baca, tahulah hukum ikhfa, izhar dan sebagainya. Tetapi bila dia mula meninggalkan bacaan Al-Quran, lama tak baca, kecuali bulan Ramadan buka balik. Lebih kurang setahun dah baca. Tak baca Quran tak baca secara iltizam. Baca Quran hanya dalam surah-surah pendek dalam solat sahaja.
Ini dikira orang macam ni pun bila Ramadan nak buka balik Al-Quran, dia pun terkejut dengan bacaan dia. Dia tak lancar. Ya? Dia akan rasa tersangkut-sangkut baca Al-Quran. Ini cabaran Al-Quran. Al-Quran ni bila kita dekat dengan dia, dia akan dekat dengan kita. Tapi bila kita mula tinggal dia, kita mula tak baca dia, kita mula tak hafal dia, dia akan menjauh dengan kita. Itu disebut dalam hadis, ya. Disebut dalam hadis. Hatta seorang penghafal Al-Quran, bila hari ni dia telah hafal, dia telah dapat Al-Hafiz 30 Al-Quran, tapi lama tak mengulang. Cukuplah sebulan. Dia cukup seminggu pun sebenarnya. Dia tidak mula mengulang Al-Quran, Al-Quran akan pergi dan semakin jauh daripada dia. Ini pengalaman yang dilalui oleh orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Pengalaman juga yang dilalui oleh hufaz Al-Quran bila mula meninggalkan Al-Quran, tak baca dalam tempoh masa tertentu. Apatah lagi orang yang tak mampu baca Al-Quran. Ya? Jadi untuk menjawab soalan Datuk pada saya, takrifan buta Al-Quran tadi, buta Al-Quran adalah tak boleh baca langsung. Ya, tak boleh baca langsung. Ada pun orang yang mampu baca dalam keadaan merangkak-rangkak, dalam keadaan yang macam saya sebutkan tadi, dia adalah orang yang tidak mahir lah membaca Al-Quran. Ya? Tidak mahir membaca Al-Quran dan wajib ke atas dia untuk sebagai seorang Muslim, untuk dia belajar membaca Al-Quran. Yang tu Allah Adam. Itu dari sudut takrif lah kalau menjawab soalan Datuk tadi. Ya. Saya suka juga kalau boleh saya nak respon dengan soalan Datuk tadi berkenaan dengan soalan kepada Ustaz Ridwan. Kelas-kelas mengaji Al-Quran ni selalu cepat kosong. Sama juga di tempat saya memang cepat kosong. Di peringkat awal memang semangat, ramai orang. Lama-lama dia jadi kosong, dia jadi sikit. Sebab apa? Sebab apabila pada pandang saya, pada faham saya, Al-Quran ni adalah satu tuntutan ilmu yang dia bersifat berat. Ya, dia berat. Untuk membaca Al-Quran dan membaca dengan betul, dia ada taklif sikit. Taklif ni satu bebanan. Biasanya, hati manusia dia cenderung untuk melakukan sesuatu yang tidak ada taklif, yang tidak ada beban. Bila melakukan sesuatu yang tidak ada beban, kita seronok, kita boleh santai-santai. Contoh pengajian, pengajian kitab. Kita boleh sandar-sandar, masuk masjid sambil sandar-sandar. Kadang-kadang kitab pun tak ada. Kitab pun tak ada. Sandar-sandar saja, duduk-duduk saja sambil mengantuk. Ustaz tak tanya, kan? Ustaz tak minta dia sesuatu komitmen, kan? Tak ada apa-apa komitmen. Jiwa kita akan terdedah dan cenderung untuk suka bentuk-bentuk yang begini, kan? Tetapi once bila ada taklifat, ada taklif, diminta untuk baca, diminta untuk ulang kaji, dia akan menanggung perasaan malu bila kena baca dan tak mampu baca. Dekat situ cabaran dia yang menyebabkan Al-Quran ini kelas dia makin lama makin susut. Ya? Sebab itu apabila ditambah lagi dengan pendekatan, kita biasa bila di masjid dan surau kita akan baca beramai-ramai, baca serentak. Yang ini juga menyumbang kepada faktor tersebut. Bila tidak berfokus, tidak berfokus. Jadi saya mencadangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersungguh dan ada hajat besar, ada hajat besar. Saya seru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada hajat besar untuk mendalami Al-Quran. Saya minta supaya tuan-tuan dan puan-puan pergilah ke kelas-kelas yang berfokus, yang nampak ke mana dia nak bawa tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, ini bukan tujuan untuk promosi. Saya punya kelas, saya tak ada tujuan promosi. Tuan-tuan bolehlah cari di mana-mana sahaja kelas-kelas Al-Quran yang bentuknya berfokus. Bukan satu kelas 30 orang baca ramai-ramai. InsyaAllah, kelas yang macam ni tidak banyak memberi pulangan yang baik pada tuan-tuan dan perempuan. Datang kelas, kalau kelas-kelas yang jumlah satu kelas tidak lebih 10 orang. Kelas saya tak lebih 10 orang, 7 orang maksimum, 8 orang maksimum. Supaya saya dapat dengar setiap bacaan dengan berfokus. 15 hingga 20 minit untuk seorang baca. Berfokus. Saya dapat kenal yang ni bacaan dia kurang dekat mana. Dia memang masalah dia roh tebal. Saya memang tahu roh tebal dan roh nipis dia kurang menguasai. Yang ni dia punya ikhfa. Jadi dengan cara berfokus, kita akan develop. Kita akan kenal pasti kesalahan ni dan kita akan pastikan dia berubah dari sudut ikhfa. Saya akan pastikan dia berubah dari sudut sebutan roh tebal dan roh nipis. Yang ini maksud saya kelas berfokus. Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh dan kalau pun
masjid-masjid dan surau-surau ingin mengadakan kelas-kelas Al-Quran begini, kita buat, tak apa. Kita buat dalam keadaan berfokus. Dan ini memang memerlukan komitmen. Ya, komitmen yang besar untuk belajar dan mendalami Al-Quran. Macam mana nak buat, itu terpulanglah pada pihak ahli jawatan kuasa surau. Ya. Itu terpulang. Macam mana Ustazah? 6 orang? Satu? Memang 6 orang kalau betul-betul nak buatlah. Kan? Baik. Kemudian yang ketiga, saya juga suka untuk menyatakan apakah objektif saya kepada setiap seorang pelajar saya. Bila dia masuk mula mendaftar, saya dengar kali pertama bacaan dia dan dia mula hadir kelas. Setelah beberapa minggu, saya akan sebut kepada dia apa matlamat saya dan objektif saya nak bawa tuan ke mana. Ya? Kalau dia masih baru nak mengenal alif bata, a, bata, saya ada kaedah, saya kata saya nak 8 kali kelas. Lepas 8 kali kelas, saya nak puan boleh baca Al-Quran. Boleh baca Al-Quran. Jadi dia pun rasa dia nak achieve kan. Dia nak, boleh ke Ustazah? Saya kata boleh. Bila dah baca, minggu depan naik Quran. Siap-siaplah beli Quran ya. Seronok dia. Boleh beli Al-Quran dah. Kan? Boleh beli Al-Quran. Dia rasa seronok. Ya? Sebab kita menyatakan objektif ke mana kita nak bawa dia sampai bila kita nak belajar mengajar dia. Contoh ya, kalau dalam kelas saya ada kaedah 4 jam. Belajar, boleh baca Al-Quran. Daripada kosong kepada boleh belajar. Boleh baca Quran. Yang ini dia berfokus. Macam tu. Kemudian bila saya dapat belajar, dia boleh baca dengan baik. Bahkan dia boleh baca dengan baik. Saya akan nyatakan. Objektif saya akhirnya, saya nak puan boleh baca Al-Quran secara itqan. Secara berfokus. Yang ini yang level paling bagus lah. Ya? Bagaimana makhrajnya, bagaimana sifatnya, bagaimana hukum tajwidnya, semua saya akan ajar dalam tempoh masa setahun. Tuan-tuan mesti habis, tuan-puan mesti habis juzuk 30 ni secara itqan. Dia akan pergi. Yang ini saya cuma nak kongsi saja beberapa pendekatan untuk kita nak pastikan bahawa orang belajar Al-Quran supaya dia merasakan ada komitmen. Hari pertama orang menghubungi saya nak belajar Al-Quran, setelah saya terangkan lebih kurang kelas saya akan sebut syarat belajar Al-Quran. Syarat belajar Al-Quran dengan kelas Ustazah ialah tak boleh ponting. Kalau ponting lebih 3 kali, Ustazah tak berminat untuk teruskan. Yang ini saya sebutkan secara tegas ya, kepada siapa-siapa yang berhajat besar. Dia sebab apa saya kata berhajat besar ni? Sebab orang yang berhajat besar tak sama dengan orang berhajat kecil. Tak sama. Ya? Orang berhajat besar, kesungguhannya tinggi. Cita-citanya tinggi. Waktunya tinggi. Peruntukan masanya tinggi. Ya? Dia memang lain. Jadi orang yang berhajat besar, bila nak belajar Al-Quran, dia kena memperuntukkan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. Saya sebut, tuan-puan kena komitmen hadir kelas. Sebab Ustazah memang committed untuk mengajar. Jadi tolong balas dengan yang setimpan. Ya? Kalau tak setimpan, kita tak boleh nak deal. Okey. Jadi saya nak cerita apa tadi Datuk? Jadi kesimpulan dia ialah buta Al-Quran, tidak mengenal huruf, dan yang tidak mampu menguasai Al-Quran, dia adalah orang yang tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita dah dengar apa makna takrif buta Al-Quran. Maknanya tak kenal huruf langsung lah tuan-tuan. Alif tak kenal, ba sampailah hujung huruf ijaizah. Yang ke-28 itu, tuan-tuan dia tak kenal huruf lah. Itu buta Al-Quran. Tapi kalau merangkak-rangkak tu maknanya tidak mahir tidak mahir Al-Quran. Tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Tidak mahir dalam membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Saya nak pergi pada Ustaz. Kita tengok kebanyakan bahkan minta maaf lah kerana imam-imam pun tuan-tuan dia mendengar bacaan Al-Quran masa dia kecil-kecil dulu. Dia dengar tapi dia tak tengok teks. Dia tak tengok teks baca Al-Quran. Jadi kalau misalnya dia hafaz katakanlah 10 surah katakanlah daripada Al-Fil sampailah Qul a'udzu birabbil nas itu ada 10 surah macam itu, kita tengok dia baca, dia jadi imam, dia baca, larilah. Sad dengan sin lari, Dad dengan dal lari, ha dengan ha itu lari, banyak lagi lah. Yang tidak ada ain dengan alif dengan hamzah itu lari. Sebab
agaknya dia tidak belajar tengok teks. Kalau dia belajar tengok teks, kalau dia belajar tentang makhraj, sifat huruf dan sebagainya, saya rasa dia rasa tidak lari sebegitulah. Dan kadang-kadang tuan-tuan, saya tengok kadang-kadang yang imam sendiri pun kadang-kadang entah macam mana di surau tu agaknya tidak ada orang yang lebih baik. Bacaan-bacaan itu, sebutan-sebutan itu agak lari, tapi terus menjadi imam dan sebagainya. Oleh kerana mungkin tidak ada orang yang lebih baik daripada dia di situ. Jadi saya nak tanyakan Ustaz ni, macam mana Ustaz dia kalau dah sampai tua-tua pun tak tengok teks, dia hafal masa dia kecil-kecil, dia hafal dia. Sebab itu lari banyak. Fatihah pun banyak lagi kan. Sebab dengan dot, katanya waladhdallin tu, aliyah walad dolin, tak boleh sebut dot dan sebagainya. Agaknya ialah itu makhraj dan sebagainya. Ini macam mana Ustaz ya kalau misalnya dia baca, dia jadi imam atau tak jadi imam pun lah. Tak kisahlah jadi makmum ke jadi apa pun, tapi dia tidak tengok teks. Dia didedahkan dengan Al-Quran tu berdasarkan telinga-telinga saja. Tidak didedahkan berdasarkan mata, tidak didedahkan berdasarkan lidah dan mulut dan sebagainya. Macam mana Ustaz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih Ayahanda Datuk. Soalan ni saya rasa memang antara benda yang banyak diperbahaskan dekat luar lah. Betul lah macam yang Ayahanda Datuk bagi tahu tadi. Kebanyakannya sekarang ni isu bila yang jadi imam di dalam solat, terutama di institusi masjid dan surau, kita nampak sekarang ni dia macam ni Datuk. Macam kalau katakanlah macam saya antara orang yang belajar Al-Quran. Jadi saya ni tergolong dalam dipanggil golong ahli al-qura. Maksudnya orang-orang yang mempraktikkan bacaan Al-Quran tu dengan tahsin, dengan baik. Macam Ustazah Umi pun sama juga. Dia baca Al-Quran dan dia mengaji Al-Quran dan dia antara guru Al-Quran dan dia tergolong dalam ahli al-qura. Jadi bila ahli al-qura ni, ya, bila kami ni pergi ke masjid, pergi ke surau, yang jadi imam tu ialah wallahu a'lam sekarang ni. So apa yang saya dapat maklum, mungkin ada setengah-setengah masjid yang dikawal selia oleh pihak Jabatan Agama Islam. Mungkin imam-imam tu antara imam-imam yang dia dah interview dan dia dah check dia punya bacaan sama ada bagus ke atau tidak dari segi tahsin, itqan yang macamnya Ustazah Umi bagi tahu tu macam mana, okey bagus ke atau tidak. Jadi bukan apa, bila bacaan imam itu bagus, jadi kami yang dekat belakang ni yang yang mempelajari Al-Quran, dia jadi suatu perkara yang tidak mengaibkan. Tapi bila imam baca Al-Quran ataupun baca Al-Fatihah ataupun baca surah dalam keadaan tajwidnya tunggang langgang, dalam keadaan dia punya makhraj hurufnya tak betul, dalam keadaan tajwidnya yakni macam kebanyakan dari segi kita panggil huruf dad kan, huruf dad yang tak boleh buat qalqalah, dia buat qalqalah. Itu isu yang selalu ditimbul isu yang selalu berada di imam-imam masjid. Jadi bila jadi macam ni, dia jadi satu keaiban kepada ahli qura yang lain kat belakang. Okey, untuk makluman Datuk, sebenarnya bila dalam solat ni dia tak ada isu kalau dari segi hukum lah. Dari segi hukum sah salat ke tidak baca Al-Quran, kita mengaji Al-Quran ini dalam keadaan tajwid tu tak betul. Sah, dia tak ada masalah. Dan ini dah dibahaskan oleh ahli fiqh. Tapi kalau kita lihat dekat bagi orang yang mengaji Al-Quran dengan tajwid dan sebagainya, dia jadi satu keaiban kepada ahli al-qura yang lain. Maknanya kalau dia jadi imam dekat hadapan, ya, sepatutnya lah dia kena tahsin, belajar balik macam Datuk cakap tadi, mungkin dia belajar tu masa sekolah-sekolah dulu just dengar-dengar lebih kurang, okey, jadi dia pun baca ikut suka dia je, ikut apa yang dia baca macam tu saja. Sedangkan pada masa yang sama makhraj huruf tak betul, panjang pendek tak betul, lepas tu tajwid tak betul. Yang paling menduka citakan makhraj huruf lah. Pasal Al-Quran ni kalau kita belajar, benda yang paling dititik beratkan ialah makhraj huruf ataupun sebutan bagi sesuatu huruf itu. Pasal apa? Bila sebutan huruf tu tak betul, sad jadi sin, zai jadi dal. Jadi dia dah menukar kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu sendiri dan dia dah menukar makna perkataan di dalam Al-Quran itu sendiri. Yang ini yang sangat bahaya. Tapi Datuk, yang ini mungkin sedikitlah. Ada juga persoalan yang dikeluarkan oleh pelajar-pelajar saya yang bila dia dah mengaji Al-Quran. Ini masalah juga di pelajar-pelajar yang dah pandai baca Al-Quran. Dia ada satu kita panggil perangai. Dia selalu bertanya, Ustaz, kalau katakanlah saya pergi dekat satu-satu madrasah ataupun satu-satu surau ataupun masjid,
Yang mana saya tahu Ustaz, bacaan dia tak betul langsung Ustaz. Macam tu sekali. Dia cakap pasal berkenaan dengan imam ni. Bacaan dia memang tak betul Ustaz. Dia punya waladhalin tu kan sampai tak cukup 6 harakat. Sedangkan itu mad lazim. Kemudian apa lagi? Kemudian dia kata dia punya zal jadi zai. Kaf tak ada hamas. Jadi dia persoalan pasal apa? Dah pandai? Ni dah pandai ni kan. Jadi boleh tak saya mufarakah? Dia sampai tahap tu dia tanya. Boleh tak saya mufarakah daripada imam tu Ustaz? Saya cakap macam ni. Yang ini ilmu yang saya ambil daripada guru saya almarhum Ustaz Salikin Siddiq lah. Dia bagi tahu kadang-kadang kita ni dah pandai macam mana sekalipun, bila kita balik ke kampung, ialah kadang-kadang madrasah ataupun surau-surau ni dia tidak diselia oleh Jabatan Agama Islam. Mungkin surau-surau kampung diselia oleh orang-orang kampung, dan mungkin imam-imam tu imam-imam yang tua, imam-imam yang dah veteran, imam-imam yang dah uzur, tapi atas dasar hormat orang kampung terhadap imam tersebut, maka dia ditolak ataupun dia dilantik sebagai imam dekat surau tu. Jadi bila dalam keadaan bacaan dia kurang bagus, mungkin dari segi makhraj huruf tu ada kekurangan sedikit, panjang pendek ada kekurangan sedikit, tajwid dia pun ada kekurangan sedikit. Jadi apa yang dinasihatkan oleh guru saya, jangan mufarraqah. Kita ambil apa kebaikan imam tu. Kadang-kadang imam ni dia orangnya baik. Dia baik sangat. Dekat dalam kampung tu orang baik dan sebagainya. Kita ambil akhlak tu sebagai ikutan. Dan dalam solat kita kita ikut je. Tak ada masalah. Jangan sampai mufarraqah, tak perlu mufarraqah. Pasal apa? Dalam solat tak adalah dititik beratkan, okey, kamu kena baca Al-Quran ini dengan tahsin betul, dengan tartil betul dan sebagainya. Tidak. Untuk menjadikan solat itu sah. Tidak. Cuma isu sekarang ni dia ada dua lah, ada pro and contra. Kalau kita panggil dalam solat itu memanglah tidak membatalkan solat bila kita tak baca surah dan sebagainya itu dalam keadaan yang tahsin, yang dalam keadaan tajwid yang betul, dia menjadikan masyarakat ini mengambil enteng terhadap bacaan tajwid Al-Quran. Itu yang saya rasa macam agak terkilan sedikitlah bila ada asatizah, bila ada kelompok asatizah yang mengatakan dalam bacaan solat ni tak perlu nak tajwid-tajwid sangat. Tak payah, tak apa. Pasal apa? Tak membatalkan sahnya solat itu. Betul. Tapi dalam masa yang sama masyarakat akan anggap tak perlulah nak mengaji Al-Quran ni. Tak perlulah kita nak tahsinkan bacaan kita, tak perlu kita nak baca tajwid dengan baik, tak perlu. Sedangkan kalau kita tengok Nabi sendiri pun belajar dengan Jibril alaihi salam setahun sekali, dan pernah Rasulullah bersama Jibril itu dia talaqi Al-Quran, maksudnya baca Al-Quran dengan baik sampai setahun tu 2 kali, iaitu nak bagi tahu maksudnya ajal Nabi Muhammad tu dah nak sampailah, macam tu sekali. Dan kena ingat, bila kita baca Al-Quran dengan baik, kita baca Al-Quran dengan tahsin, dengan tajwid dan sebagainya, itu sebenarnya suatu tarikan untuk orang lain. Suatu tarikan untuk orang lain, dia rasa seronok nak baca Al-Quran dan dia rasa seronok nak mendengar bacaan Al-Quran. Pernah suatu kisah, kalau kita tengok dalam surah Al-Jin, Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini dalam ayat Al-Quran. Allah sebut dalam ayat Al-Quran tu, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar Al-Quran yang dibacakan. Lalu mereka menyampaikan, kata sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran dan kandungannya sungguh menakjubkan. Maknanya bila golongan jin ni, bila dengar bacaan Nabi itu dengan bacaan yang baik, bacaan yang bagus dari segi hukum, tajwid dan sebagainya, jadi mereka terpesona dan minta dan nak rapat dengan Islam itu sendiri. Itu salah satu contoh. Dan Nabi pun kalau kita lihat, kalau kita belajar bab qiraat Al-Quran ini, kalau kita baca bab qiraat Al-Quran ini, kita biasanya kita baca, kita punya imam ialah Imam Hafs lah. Dipanggil qiraat Imam Hafs. Kalau saya tak salah Ustaz Umi. Bacaan qiraat Imam Hafs. Okey. Kenapa nak dengan bacaan Imam Hafs ni antara imam yang kita panggil mutawatir, yang susun galur dia ada berkaitan dengan Rasulullah. Pasal kalau nak mengaji Al-Quran ni pun, sebaik-baiknya guru yang nak mengajar Al-Quran, dia ada guru yang mana guru tersebut dia ada salah silah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia kena ada sanad, baru bacaan tu cantik. Jadi bila bacaan tu cantik, jadi bersanad, maknanya bacaan kita tu sama seperti mana yang Rasulullah dapat daripada
Jibril alaihissalam. Jadi maknanya Datuk, kalau saya nak ulang balik berkenaan dengan isu imam baca dalam keadaan yang tak berapa baik, cuma buat masa ni mungkin sedikit saya punya cadangan kepada pihak Jabatan Agama Islam, minta tolong kan cek balik imam-imam yang dilantik supaya bacaan mereka lebih bagus. Bukan apa, memang betul tak ada isu pun berkenaan sah atau tidak sah salat, tapi kita nak kalau boleh bila bacaan itu bagus, sebenarnya dia menarik perhatian makmum ataupun masyarakat untuk datang solat. So apa? Kita lihat contoh dekat Masjidil Haram, dekat Masjidil Nabawi, bacaan imam-imamnya bagus-bagus. Okeylah, saya tak nak pergi ke sana tu jauh sangat. Kalau kita tengok musim bulan Ramadan, biasanya saya kadang-kadang saya tanya, kenapa nak pergi masjid ni? Kenapa nak pergi masjid ni? Oh ya Allah, pergi masjid ni bagus sangat-sangat. Pasal apa? Imamnya baca bagus. Macam imam Masjid Nabawi betul bacaan dia. Dengan makhraj. Maksudnya apa? Tarikan tu. Dengan bila bacaan tu bagus, dia jadi satu tarikan kepada masyarakat untuk datang ke masjid itu untuk solat berjemaah. Nampak? Ya? Kalau katakanlah, kenapa pergi ke masjid ni? Ya Allah, imam tu baca macam imam Masjid Haram. Imam Sudais, Masya Allah, sedap sangat suara dia dengan makhraj huruf. Walaupun dia tak belajar tajwid, tapi bila dia dengar tu, dia jadi automatik kata bagus sebagainya. Dan bila imam baca dalam keadaan yang tak betul, qiraat dan sebagainya, dia sebenarnya dia akan jadi sakit hati kepada golongan-golongan qura'. Betul Ustaz? Harap Ustaz mungkin Ustaz setuju dengan saya. Dia macam inilah, Ayanda Datuk, saya bagi contoh lah. Kalau katalah Ustazah Umi ni, dia tahu masak kari macam mana. Betul Ustazah? Ustazah tahu masak kari macam mana kan? Dia ada, mungkin dah taruh serbuk kari, ada bawang, ada tumisan dia apa sebagainya. Agak-agak lah Datuk kan, kita masak kari, kita taruh belacan, tambah belacan ke, kita taruh limau nipis ke, taruh asam ke, agak-agak okey tak? Saya nak tanya betul tu. Agak-agak yang makan tu, yang biasa yang makan ni dia tahu kari tu macam mana, rasa kari tu macam mana. Tiba-tiba bila dia makan, dia rasa kari tu ada belacan, ada limau nipis, ada limau sambal dan sebagainya, dia jadi macam lain macam. Jadi marah tak? Dia akan jadi marah dan sebagainya. Macam itulah kami yang ahli qira' ni, bila imam dekat depan tak membetulkan bacaan dengan baik, maka dia jadi isu yang rasa macam tak seronok lah untuk makmum yang belakang. Mungkin itu sebagai cadangan saya, mungkin pihak Jabatan Agama Islam boleh interview dengan baik, ataupun boleh cek balik setiap 3 bulan ke, cek balik imam-imam ni macam mana bacaan dia kan. Kalau katakanlah tak okey, minta masuk kelas. Banyak guru-guru yang berkebolehan untuk baiki balik bacaan. Bukannya tak bagus, cuma nak lebih baiki, lebih baik lagi insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Masya-Allah tuan-tuan. Yang ini kita boleh bincang lanjut sebenarnya tentang Ustaz kata tadi tentang sah tidak sahnya sembahyang. Kalau bacaan tidak lancar, kalau tajwidnya pun tidak nampak lancar dan sebagainya, masih sah sembahyang. Tapi ada satu kaul pula Ustaz, terutamanya rukun ya. Macam Fatihah itu rukun. Ada satu kaul mengatakan kalau tak betul disebut satu huruf pun dan mengubah makna, maka dikatakan sembahyang itu cacat sampai ke peringkat tak sah kan ya. Tapi lah ini kita bincang waktu lain lah Ustaz. Kita bincang waktu lain. Tapi dia mungkin ada pendapat berbagai-bagai pendapat kat situ. Tapi sebagai kita orang biasa ni Ustaz, eloklah kita berpegang kepada satu pendapat, dan mungkin pendapat Ustaz tadi mengatakan pendapat yang agak liberal sikit, yang mudah sikit kan ya. Tak apa bacaan tu okey, sah, tak apa jangan mufarakah dan sebagainya kan ya. Tapi ada satu kaul pula yang saya katakan ya, kaul yang lebih kata orang yang lebih berhati-hati dalam hal ini. Nampaknya pandangan dia agak berbeza sedikit lah. Saya pun tak maulah dah masuk dalam hal ini, kerana itu perbincangan lain saya kata. Okey, Ustazah cuba Ustazah gambarkan sikit ni yang terakhir Ustazah ya. Sebelum tu saya dah pergi pada Ustaz Ridwan nanti yang terakhir ya. Yang terakhir Ustazah, macam mana nak gambarkan satu buah rumah, satu keluarga Ustaz ya. Katakanlah mak dan ayah, anaknya ada 6 orang, anak yang besar sekali umur 27, masih bujang lagi, tak kahwin lagi. Dan anak perempuan ada yang tinggal di situ, dah ada anak 2 orang tinggal di rumah itu bersama dengan suami menantu, dan ada anak-anak yang lain yang paling kecil daripada anak-anak itu umur katakanlah 13 tahun kan. Jadi macam mana apa yang idealnya? Apa kita nak dengan roh Al-Quran? Yang Ustazah fikirlah
Daripada dia bangun, katakanlah bangun subuh, sebelum subuh dia bangun, sampailah dia tidur balik pukul 11 dia tidur puluh malam. Macam mana nak kita katakan ruh Al-Quran tu nak digambarkan? Yang idealnya, kita Al-Quran ni, macam mana yang idealnya? Kita nak dengar bacaan Al-Quran, macam minta maaf lah. Ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Ayah saya imam dan ustaz kampung lah kiranya. Mak saya guru Quran. Jadi setiap hari rumah saya tu, ada saja rehal-rehal bersusun. Itu penuh dengan rehal. Orang datang belajar Al-Quran. Tapi rumah saya fikir, bilik sana kita dengar baca Quran, lepas maghrib, lepas subuh kita dengar baca Quran. Bilik sana kita dengar baca Quran. Minta maaf saya sebutkan ni. Sebab adik-adik baca Quran dan sebagainya. Ayah saya pula, dia di mana-mana buat rumah pun, mesti ada surau bersambung dengan rumah. Jadi antara surau dengan masuk rumah tu dibuat jembatan macam tu. Itu ayah saya. Yang saya ingat ayah saya ni, daripada surau, dia nak pergi ke dapur, nak makan dan sebagainya. Dan juga ikut kita dalam perjalanan naik motorkar ke mana-mana lah. Dia orang Johor. Jadi pergi Johor ya. Saya tak pernah tengoklah mulut dia tidak tergemak-gamit dan menyebutkan Al-Quran. Mesti Al-Quran. Sambil berjalan Al-Quran. Ustazah, dia mati, dia meninggal dunia dalam 14-15 tahun yang lalu. Dalam umur dalam 84 tahun begitulah. Dia nak susun nama anak dia tak boleh susun dah. Yelah agaknya yelah. Dia tak ingat susun yang pertama, yang kedua, ketiga. Kadang-kadang nama-nama anak pun dia dah lupa. Tapi Ustazah, dia punya inilah agaknya ijaz Al-Quran, mukjizat Al-Quran. Al-Quran dia tak pernah lupa Ustazah. Ini saya kata, ayah saya, dia hafaz sikit lah kan. Tapi dia boleh baca dan dalam umur yang begitu, dia baca Al-Kahfi dan bacanya yang dibacalah surah-surah Al-Azim. Dan kalau kita semak bacaan ni, umur yang sedemikian, anak dia dah lupa dah, susudan dia dah lupa. Nama anak pun dia lupa. Tapi Al-Quran dia tak pernah lupa. Macam mana tu? Subhanallah, Masya Allah. Hebat mak ayah Datuk. Sepatutlah anak-anak dia pun jadi orang-orang soleh. Alhamdulillah. Pembudayaan Al-Quran di dalam rumah ya. Ini adalah satu tanggungjawab yang besar yang mesti dilihat bersama. Terutamanya kepada ibu bapa ya, setiap pasangan. Macam Datuk tadi, macam mana bila mak ayah dia seorang guru Al-Quran, ibu dia seorang guru Al-Quran, bagaimana dia mampu untuk menghidupkan Al-Quran tadi, dia mampu untuk menjadi kuduah kepada anak-anak dia. Kuduah ni dia tak boleh nak apa kita panggil, direka-reka Datuk dia memang datang daripada jiwa dia. Dia seorang ahli Al-Quran. Orang ahli Al-Quran ni dia lain. Ahli Al-Quran ni jiwa dia Al-Quran. Sebab itu bila Datuk sebut, Masya Allah, mulut tak pernah berhenti. Mesti berkumat kamit dengan Al-Quran. Al-Quran tu dalam kerongkong dia. Ya, Al-Quran fi jawfihi. Al-Quran di dalam kerongkong dia. Sebut-sebut keluar-keluar Al-Quran. Surah Kahfi, surah apa lagi? Ini semua. Sampai tahap dia nyanyuk pun, Quran tak lupa. Subhanallah. Ini ahli Quran. Ahli Quran ya. Jadi sepatutnya yang idealnya ialah apabila satu keluarga tadi, dia bermula daripada ibu dan ayah yang menjadi kuduah dan contoh. Dia menjadi ahli Al-Quran terlebih dahulu sebelum anak-anak dia. Ya. Akhirnya bila dia ahli Al-Quran, benda tu berlaku secara spontan, tak direka-reka. Ya, tak direka-reka. Dia tak payah dijadual-jadualkan. Tapi benda tu dah jari, dah mendarah dan mendaging dalam hidup dia. Ya. Sebab itu bila-bila dia bangun subuh, lepas dia zikir solat subuh, dia akan cari Al-Quran. Bukan nak tunggu Ramadan saja, kan? Sentiasa benda tu. Satu pengalaman saya, satu interview yang dibuat oleh seorang kepada seorang anak seorang pemimpin gerakan Islam di Mesir. Nama dia Mustafa Mashhur, satu gerakan Ikhwan Muslimun di Mesir. Bila anak perempuannya ditanya oleh orang, macam mana keadaan Syekh Mustafa Mashhur ni ketika di luar Ramadan dan ketika dalam Ramadan. Dia kata, ayah aku adalah seorang yang tidak ada berbezanya sama ada dia berada dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan, Al-Quran sentiasa berdamping dengan dia. Di luar Ramadan pun macam tu. Di luar Ramadan pun macam tu. Nak ceritanya tadi, bila dia seorang ahli Al-Quran, dia ashab ni ahli. Orang yang memang berdamping betul dengan Al-Quran. Dia, benda tu datang daripada jiwa dia.
secara automatik dia akan jadi macam tu. Kita nak akhirnya kita jadi macam tu. Kita jadi macam tu supaya kadang-kadang kita tak perlu nak susah-susah nak programkan, nak letak jadual, nak apa semua untuk keluarga kita. Dia adalah contoh yang hidup kepada anak-anak dia. Contoh yang hidup kepada anak-anak dia sehingga mampu untuk mengesani jiwa anak dia yang melihat, jiwa cucu dia yang melihat. Itu yang pertama, yang paling ideal. Dan yang paling tinggi. Sebenarnya boleh ke nak jadi macam ni? Bolehlah, ramai je datuk nenek kita yang macam ni sifat dia. Kalau tadi kisah ayah dan ibu kepada Datuk Hassan Ali, ramai lagi ayah yang macam tu sifat dia. Seorang ahli Al-Quran, yang mana Al-Quran ni memang akhirnya dia sebenarnya mak ayah kita ni, dia nak budaya ni ada dalam keluarga dia. Akhirnya dia panggil orang datang mengaji rumah supaya benda tu hidup. Benda tu hidup dalam rumah dia. Rumah dia jadi aimarah. Kan rumah dia tidak menjadi seperti kubur lama yang ditinggalkan. Tak dengar baca Quran macam kubur lama, Rasulullah kata. Itu yang pertama. Nak membudayakan Al-Quran mesti lahir daripada seorang yang ada jiwa Al-Quran, ahli Al-Quran. Jadi saya menyeru diri saya juga, dan kita semua, dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin yang muslimat yang menyaksikan, mari kita sama-sama untuk melayakkan diri kita menjadi seorang ahli Al-Quran, sehingga dia tidak perlu direka-reka lagi, tak perlu dijadual-jadualkan lagi. Dah itu memang kita, itulah jiwa kita. Dalam kereta pun buka-buka Al-Quran, bukan buka apa FM klasik ke apa lagu pop ye ke, tak ada dah. Buka Quran, buka je memang Quran. Sebab jiwa Al-Quran memang macam tu. Itu yang pertama. Ini yang paling ideal sekali, Masya Allah. Dan kita mesti ada cita-cita yang besar untuk jadi macam ni. Untuk jadi macam ni. Baik. Yang keduanya ialah saya suka untuk kalau ada sebahagian daripada ibu bapa yang dia, Masya Allah, dia meletakkan satu jadual untuk keluarga dia. Satu jadual untuk keluarga dia. Contoh, selepas maghrib, semua anak-anak mesti duduk baca Al-Quran. Ini jadual wajib. Ini juga satu inisiatif yang bagus untuk kita menghidupkan Al-Quran di dalam rumah kita. At least baca Al-Quran. Ada jadual baca Al-Quran. Anak-anak kita duduk sekali, ataupun memang ada belajar Al-Quran dengan ayah, belajar Al-Quran dengan mak. Anak dia yang belum khatam Al-Quran mesti duduk depan ayah dia selepas maghrib. Ini jadual tetap. Yang ini kebanyakan daripada orang Melayu kita memang ada jadual ni dekat rumah masing-masing. Rugi kalau seorang ibu dan ayah tak mampu baca Quran, akhirnya dia terpaksa hantar anak dia ke rumah orang lain. Rugi kan? Rugi. Sepatutnya kita ibu-ibu kan, ayah-ayah, tinggalkanlah satu kenangan manis dalam proses pembesaran anak kita. Anak kita dia akan mengenang jasa kita. Dia pandai baca Quran ni sebab mak dia ajar, sebab ayah dia ajar. Ini kenangan sangat manis dalam diri seorang anak. Contoh saya hari ni, saya belajar Al-Quran daripada mak saya. Daripada mengenal alif bata sampai saya khatam Quran di tangan mak saya. Macam tu. Ayah saya datang untuk mengajar fardu ain pada saya. Inilah kenangan manis yang tak akan kita lupa. Inilah jasa mak ayah kita, amal jariah mak ayah kita. Bila mak ayah kita mati nanti, inilah anak-anak yang akan mendoakan kita. Baik. Saya suka juga untuk kita menghidupkan suasana Al-Quran. Ramai di kalangan ibu bapa hari ini yang menghantar inisiatif yang bagus, saya puji, menghantar anak-anak mereka untuk belajar Al-Quran dan ke ma'had tahfiz. Yang ini sangat bagus. Banyak di kalangan kita yang tak boleh nak menguasai Al-Quran, tak boleh baca kadang-kadang, tetapi hajat dan cita-citanya begitu besar untuk melihat anak-anak dia boleh pandai Quran tak macam dia. Kan? Tak apa, dia pun mula menghantar anak dia ke ma'had tahfiz ataupun ke tempat-tempat untuk belajar Al-Quran. Saya cadangkan supaya tambah sikit tuan-tuan puan-puan, jangan hantar anak-anak sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan, turutlah belajar Al-Quran. Kerana hari ini bukan sekadar Al-Quran ini kelas dibuka untuk kanak-kanak, tetapi banyak kelas-kelas untuk orang-orang dewasa. Jadi apa salah? Masa tidak menunggu kita tak ada banyak masa. Apa salahnya kita memulakan kehidupan baru, lembaran baru dalam kehidupan kita yang tak pandai tu dulu. Lepas ni kita nak kita pandai. Kita pandai mengaji Al-Quran. Baik. Saya juga ada seorang kawan saya, Masya Allah. Dia berkongsi cerita dengan saya. Anak-anak dia ni seorang yang
Bila dekat sekolah, semua dapat keputusan baik dalam peperiksaan. Dia cerita dengan saya, dia punya pengalaman mendidik anak. Dia kata, saya tak pandai mengaji Ustazah, tapi anak-anak saya ni, saya wajibkan dia lepas maghrib baca Quran. Lepas bangun subuh, sebelum pergi sekolah setiap hari, sebelum pergi sekolah setiap hari, sebelum saya hantar diorang ni pergi sekolah setiap hari, saya akan pastikan diorang baca surah Yasin. Tak kisahlah surah Yasin ke apa, tapi yang kawan saya ni dia baca surah Yasin. Surah Yasin baca setiap hari sebelum pergi sekolah. Ini adalah satu inisiatif yang terpuji. Ya, bagaimana nak menghidupkan budaya Al-Quran. Budaya Al-Quran. Tak apalah, ada satu perbahasan tentang surah Yasin ni, bagaimana ulama mengatakan surah Yasin dibaca ketika masyaqqah, ketika kita dalam keadaan kesusahan. Dia akan memberikan kita ketenangan. Ini antara fadilat surah Yasin. Nak belajar kan susah kan? Macam-macam masalah. Jadi baca surah Yasin. Alhamdulillah. Bukan nak kata apa, baca surah Yasin tapi tak buat kerja rumah, malas, tak jadi juga ya. Tapi dia antara ikhtiar, ya, antara ikhtiar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, soalan Datuk tadi, masya-Allah ya, ini sebenarnya dia membuka kita supaya kita jangan memandang sepi kepada Al-Quran. Jangan hanya melihat Al-Quran ketika berlaku kematian. Dahlah ketika berlaku kematian saja. Yang kita baca hanya surah Yasin, ya. Jangan kita melihat Al-Quran dan memandang Al-Quran sepi sehingga hanya kita pegang Al-Quran pada malam Jumaat sahaja. Surah Yasin lagi. Surah Yasin lagi. Ya. Yang ini, budaya ni kita teruskan, tapi tinggallah asyik-asyik malam Jumaat saja pegang Quran. Ya. Asyik-asyik ni semua budaya yang telah yang akan melemahkan komitmen kita pada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini Allah turunkan untuk menjadi pedoman, untuk menjadi perlembagaan kita, kan? Takkanlah kita baca masa orang meninggal je. Kan, baca orang meninggal, carilah surah Yasin. Cari surah Yasin pun tak kenal. Malanglah kita macam tu, kan? Ini semua keluarga yang tidak menitik beratkan kalam Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadzubillah, mudah-mudahan semakin kuranglah orang yang begini, kan? Baik. Okey, jadi apa tadi soalan Datuk tadi, saya suka sangat untuk kita ulas lagi ya. Ini adalah satu soalan yang mengajak kita supaya kita mengambil Al-Quran ini sebagai hak, satu Al-Quran ni dia ada hak yang mesti kita kena tunaikan pada dia. Mesti tunaikan, seorang mukmin mesti kita tunaikan hak-hak Al-Quran. Saya sebut pada minggu lepas, hak Al-Quran kepada setiap muslim dia ada 4. Yang pertama, hak dia untuk dibaca. Yang kedua, hak dia untuk dihafaz. Al-Quran ni kita kena hafaz dia Quran. Ya, kena hafaz dia tuan-tuan. Bukan kita kena baca sahaja. Kita kena ada niat yang besar untuk menghafaz Al-Quran. Yang ketiga, hak dia untuk kita tadabbur. Tadabbur ni kita kena faham apa maksud Al-Quran. Kalau tak, sia-sialah kita hidup kat dunia ni tak faham Al-Quran, ya. Dan yang keempat, hak untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan dia dan menjunjung Al-Quran dalam kehidupan kita. Baik, dia bermula daripada membaca. Kalau kita tak boleh baca, hak paling minima pun kita tak dapat dalam Al-Quran ni, macam mana kita nak mengharapkan Al-Quran sebagai syafaat kita di hari akhirat kelak, ya? Sebab itu Allah SWT sebab itu Rasulullah sebut Iqra'ul Quran, baca. Poin dia ialah baca. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran yang kamu baca tadi akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan memberi syafaat kepada kita. Kita nak, ya, dikala kita memerlukan pertolongan di hari akhirat nanti, Al-Quran datang meneman kita, Al-Quran datang membantu kita. Bukan Al-Quran yang kita sekadar simpan sahaja di rak-rak buku. Bukan, dia tak boleh bagi syafaat. Syarat kena baca. Bukan Al-Quran yang kita gantung sebagai hiasan. Ayat kursi masuk rumah orang kita biasa mesti ada ayat kursi. Mesti ada ayat 1000 dinar. Nak jemput rezeki. Ayat kursi nak buat apa? Nak halau apa? Syaitan. Ini bukan faham kita. Bukan faham kita macam tu. Faham kita ialah Al-Quran sebati dalam jiwa kita. Dia bermula daripada hak yang pertama kita tunaikan, iaitu hak membaca Al-Quran sebagai hak minima yang mesti dicapai oleh setiap seorang mukmin, ya. Dan hak kedua datang, hak menghafaz,
Hak ketiga datang, hak untuk tadabbur. Hak keempat datang. Akhirnya hak paling tinggi ialah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah menyebut, Iqra'ul Quran, baca Quran dan menangis ketika baca. Kalau kamu tak mampu nak menangis, Umar kata buat menangis. Apa maksud Sayyidina Umar? Kalau tak mampu nak menangis, baca Quran sedih macam Sayyidina Umar baca. Baca Quran macam Sayyidina Abu Bakar baca. Datuk pernah sebut sebelum ni, Sayyidina Abu Bakar ni satu peribadi yang bila baca Quran dalam solat, menangis sampai orang tak faham dia baca apa. Sampai orang request dengan Rasulullah, boleh tak tolong tukar imam, bagi Umar jadi imam, kuat sikit semangat kami. Sayyidina Abu Bakar baca Quran ni menangis kerja dia. Tak dengar dia baca apa. Rasulullah kata tak, Sayyidina Abu Bakar akan jadi ganti aku kalau aku tak boleh jadi imam. Itu kelebihan Sayyidina Abu Bakar. Nak cerita tuan-tuan, nak cerita apa tadi? Nak ceritanya bahawa Sayyidina Umar kata kalau tak boleh nak menangis, buat menangis dulu. Kan, buat menangis. Yang ini menunjukkan bahawa kita bila membaca Al-Quran, dia sebenarnya bila tak faham, dia akan rasa perasaan syahdu, satu orang anak murid saya, dia tak pandai baca Quran lagi, tengah baca Iqra'. Tapi bila dia dengar kawan dia baca, dan saya saya mengajar kawan dia, dia kata, Ustazah, saya dengar orang baca rasa lain, sejuk dia kata rasa sejuk Dia tak pandai baca lagi ni. Ini i'jaz Al-Quran. I'jaz. Mendengarnya adalah satu nikmat yang besar. Ya, okey. Nak cerita apa tadi? Nak cerita tentang apa tadi? Sayyidina Umar kata, tak boleh menangis, buat menangis dulu. Nak menunjukkan bahawa kena menangis. Baca Al-Quran ni memang sampai kena menangis. Kan? Bukan sekadar baca biasa, tak ada perasaan. Kita baca belasah-belasah, dah lah belasah-belasah, tak ada perasaan pula tu Baca dalam keadaan penuh perasaan. Penuh menjiwai Al-Quran. Akhirnya menangis, mampu menangis. Sayyidina Umar kata tak mampu menangis, buat menangis dulu. Sebab apa? Sebab daripada buat menangis tu, datanglah perasaan nak belajar. Datanglah perasaan, aku kena menangis. Kalau tak menangis tak cukup syarat baca Al-Quran. Macam tu kan. Ini adalah pembudayaan. Cara baru kita. Untuk kita, macam mana kita dengan Al-Quran. Macam mana kita nak interaksi dengan Al-Quran. Tinggalkan cara lama. Hanya sekadar kita gantung Al-Quran di rumah kita. Dia bukan hiasan. Ya? Tetapi Al-Quran menuntut hak yang berat daripada kita. Ayuh, sama-sama kan kita buka lembaran baru, bermula daripada membaca dan menguasainya, mentadaburnya, menghafaznya, dan akhirnya inilah hak yang paling besar, iaitulah kita mengamalkan Al-Quran dan meletakkan Al-Quran di atas dunia ini sebagai ustaz, sebagai guru yang akan membimbing kita, membimbing negara kita, membimbing dunia kita. Ya, inilah dia Al-Quran yang mesti kita tunaikan. Wallahu a'lam, Datuk. Alhamdulillah. Ustaz yang terakhir. Ustaz, saya concern ialah dalam pengalaman saya mengendalikan Summer Camp dekat 35 tahun. 1.2 juta pelajar-pelajar telah mengikuti program saya selama 35 tahun tu. Tapi saya tengok dia 4 hari 3 malam ni, kita ada halaqah Al-Quran dengan anak-anak ni. Satu kumpulan tu ada 12 orang, 10 orang, 8 orang dan sebagainya. Tapi tahap pembacaan Al-Quran sampai tingkatan 5 ni, tingkatan 6 atas pun, tahap pembacaan Al-Quran tu masih lagi berada dalam keadaan yang agak dhaif. Sebab Quran itu diajar dalam bentuk mes, kafar ke dan sebagainya, 30 orang, 40 orang sekali baca. Kalau kita tengok satu Malaysia ni Ustazah, saya tengok gentak dia sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itulah gentak. Saya dah tengok dah satu Malaysia ni sama gentak dia. Jadi bila gentak begitu membaca dalam keadaan mes, ramai-ramai macam tu. Dan Al-Quran, belajar Al-Quran, saya tak tahulah. Adakah metod belajar Al-Quran ramai-ramai macam tu? Setahu saya diajar oleh ayah saya one to one macam tu. Kena tengok dia punya mulut, kena tengok dia punya lidah, kena tengok semuanya. Itu macam bertalaqi macam tu kan tapi macam mana komen Ustaz tentang anak-anak ni? Perlu ke mak bapak selain daripada hantar ke kafar dan sebagainya untuk melicinkan lagi bacaan tu, mungkin ada satu saluran-saluran khas untuk mentahsin Al-Quran yang dibaca itu. Macam mana Ustaz? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Ayahanda Datuk. Baik, berkenaan dengan isu masalah ni, saya nampak satu je Ayahanda Datuk. Dia sekarang ni atas inisiatif ibu bapa sendiri. Dan sebenarnya saya setuju dengan Ustazah Umi bagi tahu tadi
berkenaan dengan bila kita dalam pengajian Al-Quran ni, dia tak boleh ramai sebenarnya. Dia lebih kepada intensif. Macam Ayahanda Datuk cakap tadi, bila Ayahanda Datuk belajar dengan almarhum ayah, kena tengok mulut, nak kena tengok lidah. Betul, yang itu yang saya praktikkan dengan anak murid saya. Dalam kelas pun saya selalu cakap, tolong tengok mulut saya, tolong tengok lidah saya. Sebab kadang-kadang huruf macam huruf dal tu lidah macam agak terkeluar sedikit. Kalau macam zai tu makhraj tu nak sebut lidah tu nak letak dekat mana, huruf dad tepi lidah tu nak letak dekat mana. Maknanya itu semua bermain dekat mulut. Jadi pelajar ni dia kena tengok guru punya mulut. Jadi nak tak nak pengajian Al-Quran ini dia kena intensif. 5-6 orang intensif bagi masa yang penuh untuk tahsinkan bacaan Al-Quran tu. Kalau macam tadi pun saya sebut bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar dengan Jibril pun one to one. Dia tak belajar ramai-ramai, dia belajar one to one. Jadi nak tak nak sekarang ni, tu saya bagi tahu kadang-kadang yalah macam Ustazah Umi bagi tahu tadi dia ajar anak. Saya pun ada ajar anak juga, tapi kadang-kadang kita ada kekangan masa. Jadi kita kena hire guru agama ataupun guru Al-Quran yang boleh ajar anak tu lebih pada intensif. Saya tak nafikan macam saya ada anak saya seorang, ada 3 orang anak saya masukkan ke sekolah agama. Dan kebetulan pula dekat sekolah agama tu dia menyediakan kelas tahfiz Al-Quran. Jadi saya bagi anak-anak saya masuk dekat kelas, walaupun dah belajar dengan saya dekat rumah, tapi bila saya bagi dia masuk kelas tahfiz tu, dia punya natijah tu saya sangat seronok. Pasal apa? Dia lebih pada intensif. Dan bila balik, saya dengar bacaan dia, saya kata, Allahu Akbar, sedapnya bacaan, makhraj betul, tajwid betul. Saya kata, ni belajar dekat mana? Dia kata belajar dekat sekolah lah, tapi yang intensif. Maksudnya, dia ada masa untuk belajar co-curriculum silibus pelajaran biasa di sekolah. Kemudian dia ada masa dalam 2 jam ke 3 jam. Kalau katakanlah sekolah dia sesi petang, pagi tu dia ada kelas Al-Quran untuk 2-3 jam. Hari-hari. Atau ni kita panggil. Hari-hari maksudnya kena intensif. Kalau tak intensif, maknanya budaya ataupun generasi yang akan datang, bacaan Al-Quran ni dia akan macam Datuk sebut lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sama je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bacaan dia tak berapa betul, makhraj tak berapa betul, sebutan huruf tak berapa betul. Janji boleh lepas Al-Fatihah saja. Ini isu yang berlaku sekarang ni. Saya nak nasihatkan kepada mungkin nasihat kepada diri saya dan juga kepada mereka yang menonton pada malam ini FB Live Yasar Sabha bersama Al-Fadil Datuk Hassan Ali ni. Tolonglah bagi sedikit ruang untuk anak-anak ini belajar Al-Quran secara intensif. Dekat luar ni dah terlampau banyak sangat guru-guru agama yang menyediakan untuk mengajar bacaan Al-Quran kepada anak-anak kita dengan secara yang baik. Baiklah, sekarang mungkin ada isu COVID dan sebagainya. Saya rasa dekat dalam FB tu pun penuh guru-guru agama yang bagi dia orang advertisekan siapa-siapa yang berminat nak belajar Al-Quran secara intensif. Dan malam ini Datuk sendiri bawa, kita ada Ustazah Umi dan memang guru agama sendiri kan yang boleh mengajar Al-Quran dengan baik, dan ada metod-metod yang untuk memudahkan baca Al-Quran dan cepat dapat menguasainya. Jadi nak tak nak ibu bapa tolong ambil perhatian, keluar sedikit duit, kadang-kadang kita ni untuk tuition anak yang untuk keduniaan ni sampai 700-800 sebulan pun kita bayar. Tapi nak bayar guru-guru agama ni, guru-guru yang mengaji Al-Quran ni, Masya Allah, dia kadang-kadang dia berkira-kira tu. Kan? Dia kadang-kadang dia berkira-kira. Ingat, ada suatu hadis Rasulullah sebut, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ini orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi kita ni kena masuk dalam golongan tu. Kalau kita golongan tak boleh mengajar Al-Quran, kalau kita tak boleh masuk golongan yang tak boleh mengajar Al-Quran, kena jadi orang yang belajar Al-Quran lah. Jadi nak tak nak masyarakat sekarang ni kena ambil inisiatif bagaimana untuk dedahkan anak-anak kita ni kepada pembelajaran Al-Quran yang secara intensif. Dia tak boleh tidak, memang kena secara intensif. Kalau secara umum macam setakat sekolah rendah daripada darjah 1 sampai darjah 6, guru ajar dekat kelas lebih kurang baca ramai-ramai, dia tak jadi. Memang dia tak akan jadi bacaan tu bacaan yang terbaik. Dan apa yang boleh kita nampak sekarang ni, ingat, kelebihan membaca Al-Quran ni Allah letak sangat-sangat tinggi. Dalam agama, dalam masyarakat, dalam agama tu sendiri Allah sebut bacaan Al-Quran ni sangat-sangat tinggi. Sedangkan Nabi pun bagi tahu dalam suatu hadis, Rasulullah sebut apa? Rasulullah sebut, dikatakan kepada pembaca Al-Quran itu, Iqra' wartaq. Bacalah dan naiklah.
Warattil kama kunta tarattil fid dunya. Bacalah sebagaimana kamu membaca di dunia. Fa inna manziluka, sesungguhnya tempat kamu di syurga itu adalah pada ayat terakhir yang kamu bacakannya. Masya Allah, sampai tahap tu. Dan Allah dan Rasulullah sebut lagi, masalul ladzina yaqra'unal Qur'an kal utrujah. Rasulullah sebut, orang ni, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang baik seperti apa? Seperti buah utrujah. Utrujah ini apa? Utrujah ini maksudnya limau sitrus atau limau sitrus. Ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Rasanya enak dan baunya wangi. Ini utrujah. Wa mathalul ladzi la yaqra'u, dan siapa-siapa dan diperumpamakan mereka yang tidak boleh baca Al-Quran dengan baik, katamara, katamara ni maksudnya macam buah tamar, buah kurma tu, ya. Ta'muha tayyibun, rasanya sedap, wala rihlaha, maksudnya tapi tak ada bau. Itu perumpamaan orang yang boleh baca Al-Quran dengan baik dengan orang yang tak boleh baca Al-Quran dengan baik, ataupun yang tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi nak tak nak, ibu bapa, masyarakat dekat luar, tolong sacrifice sikit, ya, tolong keluarkan tanggungjawab, keluarkan duit untuk bawa anak-anak kita ni mengaji Al-Quran, ya, dan untuk lebih tahsinkan bacaan Al-Quran mereka, supaya apa? Supaya masyarakat ni, untuk masyarakat akan datang ni, kita nak mereka ni semua sebaik-baiknya boleh baca Al-Quran dengan baik, terutama macam Datuk cakap tadi lah, isu bacaan Al-Fatihah kalau tak betul, tak sah. Betul, saya tak nafikan. Kalau katakanlah dari segi dari segi makhraj huruf tu yang kita kena concern. Kalau makhraj huruf tak betul, sad, sin, dal, zai, alif, a dan sebagainya, kalau tak betul, dia akan bertukar makna pada ayat tersebut, jadi memang tak sah lah. Cuma apa yang diperkatakan oleh pihak yang diperkatakan dari segi bab fiqh ini, mungkin dari segi tajwid, maksudnya panjang pendek, kan, dia panggil apa, dia ada kesalahan kecil dengan kesalahan besar. Dalam tajwid tu kalau kita belajar pun dia ada kesalahan kecil, khafi dengan jalil. Jadi yang bab yang khafi ni tak ada masalah sangatlah. Tapi yang jalil, yang besar ni, yang lebih kepada fokus kepada makhraj huruf, yang itu nak tak nak memang kena belajar. Sebab apa? Kita orang Melayu ni, Datuk, Allahu Akbar, ni jenis-jenis makan belacan, makan budu ni, dia tak nak memang kita kena custom balik kita punya lidah tu biar bunyi Arab. Pasal apa? Mengaji Al-Quran sebaiknya kena bunyi Arab, bukan bunyi, kalau katakanlah orang Jawa mungkin bacaannya bunyi Jawa, kalau orang Banjar mungkin bunyi Banjar, kalau orang ni tak. Al-Quran ni sebaik-baiknya di ratil tu, bacaan tu sebiji atau sama macam bunyi Arab. Pasal kadang-kadang mungkin ada isu juga tu. Kenapa tak nak baca Al-Quran macam orang Arab? Itu macam mengada-ngada, kata macam nak niru-niru Arab. Ni bukan masalah meniru orang Arab. Itulah kaedah bacaan ratil Quran. Maksudnya kena macam orang Arab. Sampai satu tahap kalau orang Arab dengar pun orang yang mengaji tu macam Arab tu, sudah walaupun tak nampak orang yang membaca dan dia dengar, oh ini macam orang Arab. Itu kita dah masuk ke tahap kita panggil ahlul qura, yang mana kita dah tahsinkan bacaan Al-Quran macam orang Arab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Para penonton yang berada dalam perbincangan malam ni, alhamdulillah, sangat menarik tuan-tuan, sangat menarik. Tajuknya hanya buta Al-Quran, tetapi kita tengok ya, dua-dua ahli panel kita masya-Allah selang-seli tuan-tuan dan puan ya, menghidupkan perbincangan. Saya agak tuan-tuan ya, appeal daripada ustaz dan ustazah. Ustazah punya appeal tadi, hidupkan Al-Quran dalam rumah, bina suasana Al-Quran dalam rumah, bina satu budaya, subculture Al-Quran dalam rumah. Dan macam mana caranya? Kalau tidak dibina macam itu, apa katanya? Jangan jadikan rumah kita kubur-kubur lama, kata Ustazah tadi. Jadi tuan-tuan, bila kubur-kubur lama tu, Masya Allah, tuan-tuan, siapa yang nak masuk kubur-kubur lama, tuan-tuan? Malaikat pun tak berapa nak berminat masuk kubur-kubur lama. Mungkin syaitan-syaitan lah suka lagi mengasuh, suka mengasak kita. Kalau kita berada di kubur-kubur lama ni, tak hendak dia tuan-tuan dan malaikat syaitan-syaitan menunjukkan jalan yang baik kepada kita, terutama ahli rumah yang rumah tidak dibacakan Al-Quran. Sementara Ustaz Ridwan pula menyebutkan tuan-tuan ni, tekan banyak kali tadi tuan-tuan ni, kena ada yang lebih intensif. Anak kita belajar kafah, belajar daripada jaz 1 sampai darjah 6 Al-Quran. Tapi itu menyebut ramai-ramai. Satu kelas 30 orang. Satu berkafah kadang-kadang sampai 40 orang. Itu tidak. Tapi bolehlah. Peringkat awal tuan-tuan nak mengenal huruf dan sebagainya, nak menyebut boleh. Tetapi nak membetulkan bacaan, mentahsinkan Al-Quran itu, saya rasalah cadangan yang dibuat oleh Ustaz Ridwan tadi,
supaya ada mak bapak mengambil perhatian untuk memberikan satu sesi intensif kepada anak-anak kita. Tak ada cara lain, dia kata. Tak ada cara lain untuk membetulkan bacaan, untuk mendapatkan betul-betul Al-Quran itu dibaca macam sepatutnya Al-Quran dibaca dengan dia punya lahjah yang sedap didengar. Maka tidak lain dan tidak bukan intensif itulah yang dicadangkan. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, dan saya haraplah dengan persembahan pada malam ini, saya harap tuan-tuan telah membuka minda kita. Memang ada yang dibincangkan sebelum-sebelum ni tuan-tuan, tapi malam ni saya rasa pertukaran idea bersama-sama sokong-menyokong antara Ustazah Umi dengan Ustaz Ridwan, saya rasa sesuatu yang sangat menarik. Pada saya, sangat-sangat menarik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan, malam ni mungkin malam yang akhir agaknya pertemuan kita. Tetapi saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah banyak undangan-undangan dalam bentuk-bentuk yang saya fikir kita boleh manfaatkan bersama-sama kalau disudikan. Ustaz Ridwan dengan Ustazah Umi dah bagi tahu saya. Dia tak boleh kerap sangat, mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan 2 kali begitu untuk appear bersama-sama dalam Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali Din. Tetapi apapun saya mengambil perhatian, saya mengambil maklum, tuan-tuan dan puan, apapun saya tengok, saya gaya-gayanya tuan-tuan dan puan, Ustazah Umi Kalsum ni memang speciality-nya dalam Al-Quran begitu. Saya rasa sangat-sangatlah apa hujah-hujah beliau, cara-cara beliau nak menggamit kita supaya kasihkan Al-Quran. Saya rasa mempunyai cara yang tersendiri dan mempunyai kesan yang tersendiri, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan ni cukup setakat itu. Nanti kita bertemu lagi, tuan-tuan dan puan, yang pagi, tuan-tuan, yang pagi pukul 7 tu tak ada banyak perubahan. Tapi yang malam ni oleh kerana para asatizah, doktor-doktor, profesor-profesor mendapat undangan di masjid dan surau yang telah dibuka sekarang ni, tuan-tuan dan puan, untuk kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, kuliah selepas isyak dan sebagainya, maka saya terpaksalah merombak yang program-program pada malam ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Juga nanti kita akan bagi tuan-tuan pada masa ke semasa, kita akan bagikan announcement, acknowledgement, announcement, notification tentang perubahan-perubahan yang dilakukan, mungkin dalam bentuk poster, mungkin dalam bentuk announcement di setiap program, kita buat announcement nanti, insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.